Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran lagi pada hari ini di FB Live Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor bersempena Pesta Buku Selangor 2020 yang dijangka pada 27 Februari hingga 8 Mac 2020. Dan hari ini kita sangat beruntung pada petang ini kerana kita dapat bersama dengan insan istimewa pada petang ini. Kita bawakan Puan Mahfuzah binti Muhammad, di mana beliau adalah Ketua Bahagian Media dan Perhubungan bagi KDEB Waste Management. Selamat petang, Puan. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaful. Terima kasih, Puan, sudi hadir bersama-sama kami pada petang ini. Terima kasih kembali juga pada Pipas yang sudi menjemput saya pada petang ini. Saya kira ini intro lah, Puan, Yes. sebelum kita berpesta di Pesta Buku nanti. Okay. Mudah-mudahan topik yang kita bincang ni nanti dapat memberi maklumat. Di samping itu juga kita dapat membawa pengunjung-pengunjung untuk tahu lebih dalam lagi berkenaan dengan peranan dan tanggungjawab KDEB Waste Management di Pesta Buku nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. So ini macam teaser lah, Puan. Teaser, okey. So untuk yang pertamanya, Puan, mungkin soalan pertama lah yang saya harap Puan boleh kongsikan dengan tetamu kita di online ni. Okey. Tentang apa dia peranan ataupun apa dia KDEB Waste Management dan juga peranan yang KDEB Waste Management dah lakukan selama hari inilah, khususnya di negeri Selangor. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Zaful dan juga Pipas kerana menjemput saya pada petang ini. Okey, seberingkas ataupun sedikit yang saya nak perkenalkanlah apa itu KDEB Waste, siapa kami. Okey, kami KDEB Waste ni sebenarnya merupakan anak syarikat kerajaan negeri Selangor ataupun di bawah Menteri Besar Incorporated. Kami merupakan operator yang mengurus sisa pekerja di negeri Selangor ni. Kamilah orangnya. The only operator yang ada di negeri Selangor ni yang menguruskan kutipan sampah-sampah domestik, sampah pukal, dan insya-Allah mungkin akan selepas ini akan juga menguruskan sampah-sampah di taman-taman permainan di kampung tradisi. Itu seberingkas berkenaan dengan kami. Dan kalau tuan-tuan yang nampak lori-lori sampah, terak-terak sampah yang besar tu warna biru kuning, Trademark lah ni. Trademark. Itulah kami. Kami orang kata orang sampah. Tugas kami orang kata membersihkan negeri Selangor. Sebab tu kami sangat sangat menekankan, sangat suka dengan biar kita mengekalkan kebersihan di negeri Selangor ini. Bagi saya, Puan, bukanlah orang sampah. Mungkin label yang sesuai untuk KDEB Waste Management ini adalah duta lah ataupun gatekeeper kepada negeri Selangor itu sendiri, sebab kita ni nak menjangkau kerajaan negeri ni nak membawa kita ke arah smart city pada tahun 2025. Ya, betul. So nak tak nak sampah ni jadi cerminan utamalah orang menilai. Setuju. Sebagai indikator untuk melihat sejauh mana smartnya Selangor ni nanti. Betul. Dalam pengurusan sampah khususnya. Yes. So wajarlah kita beri kredit yang sebanyak mungkin kepada usaha KDEB Waste Management sebab kita tahu. Dan saya pun baru dapat maklumat bahawa dalam setiap hari Selangor sendiri produce lebih kurang 7,000 tan sampah tadi, menggunung sampah ni. So ini merupakan satu kebijaksanaan daripada KDEB Waste Management bagaimana menguruskan sampah yang banyak ni tanpa sebenarnya kita rasa kekurangan lah, ataupun kita mungkin hari demi hari kita rasa banyak penambahbaikan yang KDEB Waste Management telah lakukan. Betul. Tak ada dah bau-bau macam dulu. InsyaAllah, Alhamdulillah. Kalau ada pun mungkin kes-kes terpencil dan cepat diatasi oleh KDEB Waste Management. Alhamdulillah, ini antara saya sebagai rakyat Selangor melihat sendirilah. Feedback yang bagus tu sebenarnya. Terima kasih. Mungkin selepas ni untuk soalan kedua ni mungkin Puan Mahfuzah boleh kongsilah dengan kami apa dia cabaran yang selalunya orang-orang KDEB Waste Management lah, mereka-mereka yang di dalam mungkin di kalangan kru sendiri, kontraktor sering hadapi ataupun pihak management KDEB Waste Management sendiri sentiasa hadapi dalam mendepani isu-isu sampah ni.
Okey, saya nak mulakan begini. Saya suka apa yang Zafrul katakan bahawa kita ni dalam era untuk tahun 2020 dan Selangor sendiri sedang menuju kepada negeri pintar. Okey. Dan of course untuk pintar itu bukan setakat teknologi tetapi juga pintar dari segi aspek behavior manusia ataupun kita sendiri. Okey. Yang kena pintar tu sebenarnya lebihnya kepada dari segi attitude kita, behavior kita. Termasuk juga dalam aspek pengurusan sampah. Pengurusan sampah dan tanggungjawab pengurusan sampah itu sebenarnya tidak boleh diletakkan kepada bahu kami sahaja sebagai operator, sebagai project management company, tetapi ini adalah tanggungjawab bersama. Kan? So bila tanggungjawab bersama, dia bukan setakat melihat kami hari-hari untuk kutip sampah. Bukan diletakkan di situ. Tetapi kita kena bersama untuk membersihkan negeri kita ini, Selangor. Bagaimana? Contohnya satu aspek ataupun saya boleh katakan ini cabaran, nak respon balik pada Zafrul mention tadi. Cabaran kita apabila kita di dalam operasi ataupun di dalam sektor ini, kebanyakan rakyat masih belum betul-betul memahami tanggungjawab mereka. Kita sendirilah, saya tak cakap orang lain juga, maknanya kita sendiri mungkin kurang dari segi kesedaran bagaimana kita nak buat pengasihan sampah yang boleh akhirnya membantu kami operator dan juga pihak-pihak berkuasa tempatan pun untuk menguruskan sampah itu lebih baik lagi. Okey, contohnya di rumah ataupun kita sendiri sepatutnya membuat pengasingan sisa pepejal ataupun sisa di rumah kita lah. Kalau kita buang ambil sampah di rumah tu, sebaiknya, secantiknya, semulitnya asingkan dahulu. Maknanya kalau sampah, kalau kita kata sampah domestik, di dalam plastik sampah hitam itu mestinya yang domestik sahaja. Ataupun contohnya sisa makanan, kan, tidak bercampur dengan botol, plastik, kertas yang ni kan. So maknanya ada pengasingan di situ. Sebab apa? Kalau tuan-tuan Zafrul sendiri tengok kita punya compactor ataupun lori sampah yang datang itu walaupun besar, tetapi dia memang didesain untuk kutipan sampah yang sisa pepejal ni, sampah rumah ni kan. Dan dia mungkin sampah rumah ni macam kita di Malaysia, sampah kita lebih bercorak basah kan. Lebih dia punya pattern tu basah, tak macam di developed country. Okay? Itu yang selalu leaking. Yes, itu ada licin. Jadi kalau kita di pihak kita sendiri, di pihak masyarakat sendiri, dia boleh macam mengasingkan sampah-sampah itu supaya tidak berlaku begitulah. Maknanya ada banyak air dan sebagainya kan. Itu lebih memudahkan sebenarnya, membantu. And then itu sebenarnya juga salah satu cabaran kita di pihak operator dalam kutipan sampah tersebutlah. Maknanya bila tidak ada pengasingan di source tu, sebenarnya itu salah satu cabaran yang agak besar pada kru-kru kami dalam membuat kutipan. Maknanya jelaslah kita dengar tadi, sebenarnya kita kena balik kepada basic sebenarnya kan. Yes, betul. Educate rakyat ni, educate diri sendiri untuk tunaikan tanggungjawab yang sepatutnya bagi membantulah kelangsungan, memastikan Selangor ni lebih bersih, lebih ceria, lebih indah lah. Baik Puan, mungkin saya patah balik sedikit. Sebab saya pasti ramai di luar sana lah nak dengar, ini mungkin soalan klise lah, nak dengar apa sebenarnya sampah yang jenis macam mana sebenarnya KDB Waste Management ni kutip. Adakah semua sampah KDB Waste Management kutip ke, ataupun hanya sampah-sampah tertentu saja ke? Sebab kadang-kadang ada sampah yang dilihat longgok orang lain pula yang kutip. Mungkin boleh kongsi tentang apa sampah, jenis sampah yang KDB Waste Management kutip. Bagi kita di negeri Selangor ni, pihak KDB Waste, kita ada dua skop kutipan. Pertama, kutipan sampah domestik sisa di rumah itu. Dan yang kedua adalah sampah pukal. Sampah pukal ni contohnya sampah-sampah barang-barang terpakai. Katakanlah orang nak buang furniture yang dah 10 tahun guna, dah tak nak pakai lagi dah. TV yang dah rosak ke apa. So sampah-sampah ni, kalau kata sampah lah, barang-barang ni you dah tak nak pakai. So maknanya boleh hubungi kita untuk kita ambil. Yes, boleh. Itu masuk dalam skop kita. Kita boleh ambil. And then kita juga sampah-sampah ataupun pembersihan di kawasan, contohnya di taman, potong rumput dan sebagainya, longkang. Tapi
adalah pecah longkang tu adalah dia punya ukuran yang masuk dalam skop kita. Contohnya 1.5 meter is di bawah skop KDEB waste. Yang kalau melebihi itu di bawah pihak yang lain lah. And then pembersihan jalan, contohnya kita punya aset yang boleh bersihkan jalan, contoh pasir-pasir yang particles daripada construction, kita akan gunakan jentera kita iaitu road sweeper untuk bersihkan jalan. Memang kita buatlah benda-benda tersebut. Okay. Sebagai tambahan Puan, berapa radius sebenarnya bawah tanggungjawab KDEB di seluruh Selangor ni? Maksudnya berapa PBT yang terlibat? Okey. Setakat hari ini sebenarnya semua 12 PBT di negeri Selangor ni telah pun berada di bawah skop KDEB Waste lah dari segi pembersihan kutipan domestik. Cuma di Shah Alam contohnya kita masih fokus untuk kutipan domestik dan pembersihan awam masih belum lagi di bawah skop kami. Tapi insya-Allah dalam masa terdekat lah, tahun ini juga kita akan ambil alih. Okey. Makin selainnya itu, selainnya itu telah pun berada ataupun telah pun kita telah beri perkhidmatan kepada semua PBT lah. Okey. So baru nampaklah dengan jelas ruang lingkup tanggungjawab KDEB Waste Management ni. Betul. Baik Puan, mungkinlah seterusnya Puan boleh kongsikan kempen yang sekarang dimainkan oleh pihak KDEB Waste Management lah. Kita di KDEB Waste melihat kepada skop operasi yang sedia ada dan juga melihat pada cabaran yang ada ni, sebenarnya kita selalu wawarkan bahawa sampah itu sebenarnya tidak kotor, sampah itu bersih. Tujuan dia apa? Supaya masyarakat sendiri dia lebih akan jadi lebih peka dan masyarakat sendiri tidak merasa jijik dengan sampah tu. Sebab apa? Sampah tu sebenarnya kita sendiri yang hasilkan, bukan orang lain. Betul. Kan? Sampah di rumah kita, sisa buangan makanan tu bukan orang lain yang hasilkan, adalah ahli keluarga kita sendiri kan. Setuju. Jadi kita tak perlu rasa jijik dengan sampah tersebut sebab kitalah sebenarnya waste generator tu. Betul tak Mas Afrul kan? Jadinya sebab tu saya katakan bahawa pengurusan sampah ni adalah tanggungjawab bersama. Kan? Kalau you tengok tagline KDEB Waste, kita akan kita wawarkan bahawa together we keep Selangor clean. Bersama-sama dengan pihak KDEB untuk membersihkan Selangor. Sebab kita berada di Selangor buat setakat ini, so kita nak negeri Selangor yang akan menjadi negeri pintar pada tahun 2025 ini sentiasa bersih, harmoni, ceria dan orangnya pun begitu juga. Sebab saya rasa terhasilnya negeri yang bersih ni adalah daripada behavior ataupun attitude rakyatnya sendiri. Daripada hati dan minda yang bersih juga. Yes, betul. Dan always kita sebutkan bahawa waste is money. Itu menarik tu. Yes. Okey, kita simpan dulu soalan yang waste is money tu. Sebab sudah pasti dengan topik ini kita dapat sambutan yang hebat juga di kalangan pendengar kita dekat media sosial. So ada soalan yang ada di situ. Mungkin soalannya berbunyi, saya duduk apartmen daripada Wahida Azhar. Saya duduk apartmen, saya dah asingkan, tapi manajemen apartmen saya tak asingkan pun. So macam mana tu Puan? Mungkin ada solution. Bagus soalan Cik Wahida ni, saya pun suka. Pihak KDEB memang sentiasa mengalu-alukan kerjasama yang baik dengan pihak JMB di mana-mana kawasan, dan kita boleh bermula dengan gotong royong yang boleh memberi kesedaran bahawa pentingnya pengasihan sampah ataupun recycle item ni untuk kita simpan, dan kita bukan simpan, maksudnya kita manage benda tu dan pihak KDEB memang ada pusat recycle kita sendiri yang kita menerima untuk penghantaran daripada rakyat lah dalam kuantiti yang besar, contohnya kan boleh hantar kepada pihak kami. Itu yang ramai di luar sana tak tahulah. Moga-moga sesi petang ni jadi pencerahan juga untuk semua rakyat negeri Selangor yang mana melayari live FB kita hari ini untuk tahulah peranan dan tanggungjawab KDEB Waste Management. Dan kita patah balik yang tadi, yang soalan yang tagline yang agak menarik tadi tu. Waste is money. Tu tentang mana duit boleh jadi duit tu. Boleh jadi kaya ke tak ni? So mungkin Puan boleh kongsikan sikit idea baru ni kita dengar ni. Idea baru Silakan Puan.
pihak pengurusan tertinggi kami memang dan kami di KDB memang sentiasa diterapkan dengan tagline waste is money. Okay, why? Sebabnya daripada sampah yang kita hasilkan ini sebenarnya kalau diproses dengan cara yang betul, sebenarnya dia boleh menghasilkan banyak perkara. Contohnya dia punya supply chain tu sampah yang kita proses, yang kita buang di landfill ini, kalau diproses dengan cara yang betul, teknologi yang betul, yang baik, dengan kaedah yang betul, maknanya dia akan menghasilkan duit kepada negeri dan negara. Maknanya dia boleh sebenarnya boleh menghasilkan biodiesel, contohnya. Kita boleh hasilkan plastik yang berasaskan biodegrade, kan? Dan dan banyak lagi yang boleh dieksplor. Saya rasa saya tak boleh cerita banyak ni sebab kita boleh cerita lagi dalam event Pesta Buku nanti. Itulah antara yang saya dengar, antaranya baja kompos. Yes, dia tidak terhenti di pusat pelupusan saja. Sebenarnya sampah-sampah ni bila diproses dia boleh menghasilkan banyak perkara yang lebih bermanfaat. Menarik tu. Nanti kita akan kupas lebih panjang lagi mungkin di medium Pesta Buku nanti. Mungkin yang terakhirlah. Saya mungkin boleh beri kesempatan kepada Puan Mahfuzah untuk kongsikanlah. Saya diberitahu dalam mendepani era digital ni, pihak KDB Waste Management ada sistem respon yang sangat cepat. Ada command center katanya. Ada command center, betul. Dan mungkin kita beri peluang lah untuk Puan Mahfuzah cerita ataupun kongsikan dengan pelayar kita di luar sana tentang aplikasi yang terkini yang ada di KDB Waste Management. Okey, KDB Waste kita sebagai operator waste management ni, kita sentiasa explore benda-benda yang baru, especially yang melibatkan IoT, Internet of Things. Okay, in fact dalam industri waste ni, of course kita deal dengan public dan public sentiasa orang kata ada aduan yang akan diberikan pada pihak kami. Contohnya lah sampah tidak dikutip dan sebagainya. So pihak kami telah pun develop aplikasi iClean Selangor yang mana ia memudahkan rakyat Selangor untuk membuat aduan secara terus pada kami melalui aplikasi digital. Okey. Jadi tak perlu lagi nak telefon-telefon, tak ada masa kan. So sekarang ni kita hanya perlukan bila ada smartphone ni, ambil gambar mana katakan di rumah anda sampah belum dikutip ikut jadual, ambil gambar, send kepada kami. So kita akan ambil tindakan. Kami hantar kepada pihak operasi, kita akan maklumkan bahawa sekian-sekian di lokasi sekian-sekian sampah belum dikutip walaupun berada dalam jadualnya. So mohon tindakan pihak KDEB. Begitulah. Okey, ni ada lagi, kita tak nak menghampakan pelayar kita dekat sana di FB Live ni. Ada soalan lagi, ada daripada Abam Live. Ada free gift tak kalau saya jumpa KDB Waste Management di Pesta Buku nanti? Okey. Saudara Abam, so saya rasa ini seperti biasa, culture kita memang kita welcome lah kan. Pemurah lah. Pemurah. So far alhamdulillah, di mana-mana program pun kita sentiasa adakan free gift ni yang untuk pengunjung. Especially mana yang nak download iClean Selangor apps ni, memang akan dapat hadiah misteri. Itu yang ditunggu-tunggu lah tu. Yes. So jangan risau tuan-tuan dan puan-puan yang melayari sekarang ni, sebab kita bukan sahaja ada hadiah daripada pempamir-pempamir kita, khususnya hari ini kita daripada KDB Waste Management, kita ada juga hadiah yang sentiasa menarik perhatian. Antaranya kita ada hadiah wang tunai RM500 sebanyak 5 pemenang setiap hari. So pastikan hadir. Yang pertama, hadir ke Pesta Buku nanti pada 27 Februari sehingga 8 Mac selama 11 hari. Dan pastikan anda dapat masuk cabutan bertuah untuk sebanyak 9 cabutan bertuah akan diadakan untuk anda memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM500 setiap hari. So siapa cepat, dia lebih banyak peluang untuk memenangi. So ramai-ramai jom kita ke Pesta Buku, Pesta Buku Selangor 2020 pada hujung bulan ni. Sama-sama kita meraihkan Jom Baca Negeri Selangor, dan kita ke arah maju bersama Negeri Selangor. Dan yang paling dinanti-nanti adalah bus KDB Waste Management lah. Temui kami
di booth KDEB untuk majlis ataupun program Pesta Buku nantilah pada 27 Februari sehingga 8 Mac. Okay, 11 hari kita boleh jumpa KDB Waste Management. So kita nantikan di sana. Mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ini dapat manfaat yang berguna untuk pedoman kita dan ingatan kita juga bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman, dan kita dapat praktikkan budaya hidup sebagai salah seorang rakyat di negeri yang maju, di negeri Selangor ini. Saya pun nak tutup sikit lah. Boleh, silakan. Sebab tadi Zafrul dah sebut dah kebersihan itu separuh daripada iman. So saya dah sebut sikit. An-nazafatu nisfu minal iman. Betul eh? So jumpa kita di booth KDEB Waste di Pesta Buku Selangor. Terima kasih Puan. Kita jumpa lagi di Sama-sama. sesi yang seterusnya nanti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong UAE